بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kurnianya dapat sama-sama kita ditemukan dalam sebuah majlis ilmu dan dapat kita solat berjemaah maghrib bersama-sama tadi, dan insya-Allah sementara menunggu isyak ni. Tahiyah saya kepada AJK Masjid, pimpinan masjid, para jemaah, ayah ibu, anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah. Saya diminta untuk mengisikan slot Ustaz Muhammad Hafiz. Ustaz Aimi pun dia busy kerja, so terganti kejap. Baik. Alhamdulillah. Dalam waktu yang singkat ni dan dalam kuliah ganti ni, saya nak sentuh sikit tentang Al-Quran dan doa dan Al-Quran. Okey, kita umum mengetahui bahawa doa adalah suatu bentuk zikir, ya, lebih berbentuk talab. Talab ni permintaan. Kita memohon, merayu, meminta kepada Allah Taala. Talab, lamba, permintaan. Doa juga boleh datang dalam bentuk zikir. Walaupun tidak ada perkataan talab, permintaan kat situ, dalam doa tu tidak ada bentuk permintaan ataupun fi'il amr, perkataan permintaan, tetapi ada dalam bentuk zikir, ya, yang juga boleh dianggap sebagai doa. Saya akan kongsikan kejap lagi. Dan juga Quran juga adalah zikir. Zikir, sebaik-baik zikir adalah Al-Quran, dari segi bacaan lah. Tetapi kalau kita kata macam imam baca Abdul Zikru annahu la ilaha illallah, itu zikir dari segi zikir bacaan, yang terbaik la ilaha illallah, kalimah tauhid. Tetapi dari segi bacaan wahyu adalah Al-Quran lah. Baik. Okey, saya nak kongsikan beberapa perkara tentang doa dan adab, dan juga menggunakan Al-Quran sebagai sumber doa. Sebelum ni saya bincang banyak kali bahawa kita boleh kita boleh bertawassul dengan Quran. Kita baca Quran, kita suka sesuatu ayat atau apa sahajalah, kita suka zikir, kita suka salawat, kita nak ada satu permintaan yang sangat meruncing ataupun diharapkanlah, permintaan yang sangat kita perlukan. Jadi kita bertawassul dengan doa, ayat Quran, atau dengan apa-apa zikir atau benda baik yang kita buat, kita bertawassul dengannya. Okey, itu dah kita dah cover banyak kali. Tapi antara, sebelum saya masuk Al-Quran dan doa, saya nak sentuh sikit tentang adab berdoa. Adab dalam berdoa, antaranya secara ringkas, maksud pun tak banyak. Ada hadis Nabi mengatakan, ada hadis salah satunya ialah mengatakan bahawa doa tu perlulah disertakan dengan niat yang bersama dengannya. Doa dengan hati yang bukan hati yang lalai, hati yang leka. Doa, kalau kita doa tu, kita doa hafal kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Allahumma barik lana fima. Kita tak pertama kita tak faham apa kita doa. Kita doa tersebut tu dah betul dah, tapi kita tak faham atau kita tak fokus, tak khusyuk pada apa yang kita doa. Kan, itu satu bentuk yang boleh mengurangkan barangkali mengurangkan keberkesanan doa kita lah. Apa-apa hal pun segalanya tertakluk kepada Allah Taala. Ada orang yang tak doa pun, dia usaha tak doa pun Allah bagi juga, kan? Tapi kita sebagai orang Islam ni, adabnya lah kita berdoa. Antara perkara lain adab dalam doa ialah kita mendoakan dengan cara doa yang ditunjukkan oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi apabila berdoa, mereka berdoa dengan suara yang rendah. Saya bawakan ayat dari surah Maryam. Sebentar. Kalau kuliah terkejut ni, dia nak kena cari dulu. Surah Maryam. Dalam surah surah Maryam ada banyak dalam Quran menunjukkan para nabi berdoa dengan suara yang rendah, khufyah.
Dalam surah ada banyak surah. Doa yang khufiyah ni dengan suara yang lemah, suara lembut, suara yang merintih. Khufiyah daripada perkataan khafi. Khaf apa perkataan? Tersembunyi. Khafin. Akhafa yukhifu, menyembunyi. So khufiyah ni dalam keadaan kita suara tu tak kuat dan tak rendah. Tak adalah senyap, doa tu senyap ya. Ataupun kuat. Suara doa dengan kuat. Dengan suara yang lantang. Jadi suara tu perlahan. Kita dengar. Allah Maha mendengar lah. Itu khufiyah. Ada satu lagi perkataan disebut dalam Quran, tama'un. Apabila berdoa kita doa dengan tama'un, ta mim ain. Dalam bahasa Melayu kita kata tamak. Tamak ni tamak haluba, tamak. Tapi tamak dalam bahasa Arab dalam konteks berdoa maksudnya tamak ni mengharap. Kita betul-betul mengharapkan kepada Allah Taala. Kita betul-betul meletakkan pengharapan. Maknanya kita kena fahamlah apa kita doa. Kan? Kecuali kalau kita kat belakang tu imam kat depan baca doa bahasa Arab, kita tak tahu apa benda imam baca, kita amin tak apalah. Yang penting imam tu kena fahamlah apa dia baca. Kan? Semua imam kena fahamlah. Ada banyak jemaah kat belakang dia tak tahu, kadang tak berdengar. Dia amin sajalah, tak ada masalah. Yang penting baca tu kena faham. Okey. Baik. Doa selain tu dengan doa yang ikhlas. Ada satu lagi perkataan, saya cari. Perkataan dalam Quran menggunakan adab para nabi. Nabi sendiri berdoa dengan cara tersebut. Okay. Perkataan surah Maryam. Okey. Saya bawakan satu contoh ayat. Surah Maryam, muka surat 305. Surah Maryam, ibu Nabi Isa. Ayat ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kisah tentang Nabi Zakaria. Okey. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Inilah satu peringatan tentang limpahan rahmat Tuhanmu, wahai Muhammad, kepada hambanya Zakaria. Baik. Kemudian ayat ketiga. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang perlahan. Khafiyah, perkataan yang beriringan lah, yang lebih kurang maksudnya. Baik. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berdoa. Dia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang temulangku. Dah tua, berumur lah. Manakala kepalaku pula telah dipenuhi uban, dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah berasa hampa untuk doa permohonanku kepadamu. Pertama sekali ayat ni saja tunjukkan dua perkara. Pertama, Nabi berdoa dengan suara yang khafiyah, suara yang lembut, suara yang lunak, suara yang lembik. Kita minta lembik pula, suara yang lemah lah. Kita minta dengan Tuhan. Suara yang sederhana lah, bukan kuat dan bukannya senyap. Yang kedua, doa dengan pengharapan. Nabi Zakaria kata tidak pernah berasa hampa, tak pernah give up. Ada satu lagi dalam hadis, ada hadis Nabi dalam riwayat lain, tulisan ulama, bila kita berdoa ni kita kena ada rasa positif. Allah akan kurniakan. Tapi bila cepat lambat tu jangan petikai. Kan? Kita doa minta kepada Allah apa sahaja kita minta, perkara yang baik. Kita mesti ada rasa pengharapan. Tamak, kena ada rasa rojak ni mengharap. Allah mengharap bahawa Allah, yang kita positif lah. Positif supaya Allah kurniakan. Ijabi, ada rasa positif. Jangan rasa macam aku doa ni, penat doa ni kan, tapi tak dapat pun. Bila nak dapat, itu kita petikai Allah punya ni. Allah nak bagi tak bagi, cepat lambat, dia nak bagi tak bagi, tu hal dia. Itu kerja dia. Kita doa saja. Kita minta usaha dan doa. Baik. Okay, dan ada banyak lagi ayat dalam Quran menunjukkan tentang ada adab berdoa yang ditujukan oleh para nabi. Antaranya tamak, mengharap, khufyah, suara yang lembut, khafiyan, suara yang lemah. Ada juga satu ayat saya tak ingat dalam Quran, ketika ayat tu tentang berdoa dengan suara yang rendah. Saya tak sempat nak cari. Tapi hadis tu, ayat tu turun apabila berlaku suatu peristiwa. Ketika para sahabat Nabi balik daripada peperangan. Mereka naik satu bukit atau turun bukit. Jadi sahabat Nabi ni berdoa, berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, kuat-kuat. Dia orang berzikir sambil berjalan tu, sambil marching nak balik atau nak pergi ke tempat perang. Kan? Sekali Nabi tegur.
Nabi kata rendahkan suara. Sesungguhnya Allah tu bukan tuli, bukan pekak. Allah tu bukan buti, bukan tuli, bukan pekak. Kita nak menjerit-jerit kepada dia, tak payah. So sahabat Nabi boleh tegur. Kan itu zikir. Apatah lagi doa, bila kita minta mintalah dengan suara yang rendah. Kecuali ada beberapa perkara isu lah yang menjadi khilaf kadang-kadang di kalangan kita juga. Kalau imam doa kuat-kuat pakai mic tu macam mana? Kan? So kadang ada bincang sana sini juga. Itu tak apalah. Itu dalam keadaan kita imam mendoakan untuk orang ramai, kan? Tapi tu kadang-kadang saya pun rasa macam bersalah juga. Bila tinggi suara, ada orang belakang tengah solat. Sepatutnya kita tak boleh nak tinggi suara sampai orang solat tu dengar. Sebab ada hadis sahih, Nabi kata, satu hadis sahih yang lain, Nabi kata apabila seorang itu sedang bermunajat, Nabi nampak ada seorang ni baca Quran kuat. Ada orang tengah solat, betul ada seorang tengah baca Quran. Dia baca Quran tu suara dia dengar pada kedengaran. Tapi Nabi kata, seorang tu bila bersolat, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jangan tinggikan suara kamu melebihi suara orang yang solat. Kan? Saya dah pernah sebut hadis ni dah, hadis sahih atau kama qala Rasul. Jadi ulama susun. Dalam masjid, dalam surau dalam masjid ada adab, ada tingkatan. Yang pertama, paling tinggi orang tengah solat. Kedua, orang baca Quran. Orang baca Quran tak boleh lebih tinggi suara daripada orang tengah solat. Tak boleh baca kuat. Baca bolehlah baca perlahan, tapi jangan sampai kacau orang tengah solat. Kemudian orang berzikir. Nombor 3, orang berzikir. Orang berzikir biasa tu tak boleh lebih kuat daripada orang yang baca Quran. Dia ada dia punya hierarki dia lah. Kemudian orang yang pada jelas sekali orang yang berborak, orang yang berbual. Berbual dalam masjid tak ada masalah. Nak borak hal dunia, hal akhirat tak ada masalah, selagi bukan lara, bukan maksiat. Tetapi jangan borak sampai orang berzikir dengar, orang berzikir tu terganggu. Apatah lagi kita berborak sampai orang tengah solat terganggu. Ni banyak berlaku. So saya pun banyak kali nampak juga. Tapi kadang nak tegur pun kita pun rasa macam nak tegur lah. Terasa pula kan. Patutnya kita boleh tegur sebenarnya, kan? Kadang borak-borak pompak-pompak orang tengah solat di belakang tu. Tak kira solat sunat ke solat wajib ke, kan? Sangat tak digalakkan lah. So rendahkan suara. Nak borak lebih, borak kat luar. Contohnya macam itulah. Nak borak dalam masjid tak ada masalah. Bukan isunya, masalahnya isu kita ganggu orang. Baik. Okey, itu antara adab-adab bermunajat, adab doa dalam sama ada bersendirian ataupun di dalam masjid secara berjemaah ataupun bersendirian dalam masjid. Okey. Sekarang saya nak masuk kepada doa. Apakah doa-doa yang biasa kita boleh baca dan doa yang kita tak digalakkan untuk baca daripada Quran ataupun daripada hadis? Kita mengetahui bahawa Quran syarat dengan doa-doa. Ada beratus doa yang ditunjukkan oleh Nabi, ayat Allah tunjukkan dan dibaca oleh para Nabi. Ada sebagian kita hafal. Ada doa yang kita hafal daripada hadis, kan? Kita tak tahu ni hadis ke Quran, tak apalah, yang penting kita faham maksud dia. Ada doa yang bukan daripada Quran, bukan daripada hadis, bukan daripada hadis Nabi. Dia daripada ulama sahaja. Tetapi benda tu dianggap seperti hadis Nabi. Dia tak boleh lah, kita tak boleh sandarkan sesuatu benda yang bukan daripada Nabi kepada Nabi. Tak boleh sandarkan kepada Nabi. Tu contohnya apa? Contohnya doa sebelum makan. Kan saya dah beritahu banyak kali kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Secara ringkasnya doa ni bukan daripada Nabi. Hukumnya maudhu' tapi boleh baca. Saya pun baca dalam solat, kadang saya baca dalam sujud, kadang saya baca lepas waktu zikir. Maksud dia bagus, boleh baca. Walaupun bukan daripada Nabi. Ada juga yang saya belajar daripada guru hadis. Contohnya doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kau tunjukkanlah kami kebenaran dan kekuatan untuk mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah kami kebatilan dan kekuatan untuk menghindari kebatilan. Doa itu pun dikatakan dhaif. Maksud dhaif ni tidak sabit daripada Nabi. Tapi kita boleh baca. Bacalah bila-bila. Nak baca bila-bila, sebelum tidur ke, sebelum belajar ke, sebelum dalam solat ke, luar solat, baca saja, tak ada masalah. Baik. Okey, itu antara doa-doa yang kita baca yang di luar Quran. Okey, apakah doa yang kita boleh baca daripada Al-Quran? Saya masuk yang kita boleh baca dulu. Kemudian saya akan masuk doa yang kita tak berapa sangat digalakkan untuk kena tengok dulu maksud dia daripada Quran. Okey, yang pertama, banyaklah dalam Quran yang boleh kita baca. Antaranya yang imam bacalah. Contohnya Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Kan? Ya Allah, Allahumma aftah alaina, bukakanlah ke atas kami. Allahumma aftah alaina hikmataka, hikmatmu, hikmah kebijaksanaanmu. Wanshur alaina, dan kurniakanlah, cucurilah ke atas kami daripada rahmatmu, kasih sayangmu.
ansyur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Baik. Itu antara doa. Apa lagi doa? Rabbana atina fid dunya hasanah, kurniakanlah kami segala kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kurniakanlah kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan kebaikan keselamatan daripada api neraka. Baik. Itu semua ramai yang hafal lah. Maksud bacalah, kita hafal banyak dalam Quran, ada banyak. Paling kurang pun kita boleh, kalau kita lupa doa apa, doa tu dalam Al-Fatihah. Kan? Sekarang saya pernah jumpa juga, ada tengok orang dia baca Quran, dia Fatihah dia hafal. Dia hafal Al-Fatihah, baca bagus. Segelintir lah orang. Dia baca Al-Fatihah, dia baca bagus. Dia tahu kalau suruh terjemah tu baca bagus. Tapi bila kata Al-Fatihah ada doa, ada doa? Al-Fatihah ada doa ke? Apa doa Al-Fatihah? Dia tak tahu, dia baca selama ni. Walaupun dia tahu maksud, tapi dia tak hayati. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yakni jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat ke atasnya, ke atas mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, yakni orang Yahudi, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yakni orang Nasrani. Itu doa, boleh baca. Okey, antaranya lah. Kan, jangan kita baca selalu Al-Fatihah tapi kita tak tahu dalam tu ada doa. Rugilah. Baik. Okay, apa lagi doa yang boleh dibaca? Doa selain daripada tu ada banyak. Okey. Baik, sekarang saya nak pergi kepada doa yang bagus. Silakanlah baca. Okey, ada beberapa doa dalam Quran. Satu atau dua tempat dalam Quran yang kita tak digalak, kita kena doa tengok tempat, tengok pada keadaan. Tengok pada keadaan, jangan main doa je, jangan main baca je sebagai doa pengharapan. Sebab apa? Sebab tadi saya kata doa Allahumma aftah alaina, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana taqabbal minna, doa Nabi Adam, doa Nabi Yunus, macam-macam ada doa. Sila baca doa bila-bila pun, nak tidur ke, kan, nak doa apa lagi, nak baca bila-bila pun. Tapi ada doa yang kita tak boleh baca, terutamanya minta pada ramai-ramai macam ni. Minta macam imam baca ramai-ramai dalam keadaan macam ni, tak digalakkan. Apa doa tu? Doa tu terdapat dalam surah Al-A'raf. Surah ke-7, surah Al-A'raf ayat ke ayat ke-89. Siapa yang di Quran boleh tengoklah. Ayat 89 surah Al-A'raf, muka surat ke 162. Baik, Al-A'raf. Okey, apa doanya? Okey, ayat ni adalah, saya bacakan ayat tu dulu. Surah Al-A'raf ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami berdusta terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Nabi ni, kisah ni tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dah berdakwah kepada kaumnya. Kaum Nabi Syuaib ni kaum yang degil, kaum Madian. Sangat degil, kufur kepada Nabi Syuaib, kufur kepada Allah Taala. Jadi Nabi Syuaib berdakwah, dan akhirnya Nabi Syuaib ditentang sekuat-kuatnya oleh kaum dia. Jadi Nabi Syuaib berkata, Allah rekodkan dalam Quran, sesungguhnya kami berdusta terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu. Kalau kami balik kepada agama engkau yang kufur tu, kami berdusta kepada Allah. Sesudah Allah menyelamatkan kami daripada agama kufur, dan tidaklah harus kami berpindah kepadanya. Tidak sepatutnya kami ridah, murtad kepadanya, balik kepada agama lama sama sekali, kecuali jika Allah Tuhan kami mengkehendakinya. Kemudian ayat tersebut, pengetahuan Tuhan kami meliputi setiap sesuatu. Kepada Allah jualah kami bertawakal. Bahagian terakhir, wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, kerana engkau jualah sebaik-baik hakim. Okey, saya nak highlight bahagian terakhir surah ayat ni. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Apa maksud tadi? Wahai Tuhan kami, hukumkanlah. Dalam ayat ni kalau kita tengok, iftah, Rabbana ftah bainana, ya Allah, bukakanlah antara kami dan kaum kami. Kalau ikut perkataan ni direct, iftah. Iftah maksud buka. Macam kita baca Allah maftah alaina, bukakanlah rahmatmu, hikmahmu kepada kami. Ataupun iftahul bab, buka pintu. Iftah tu buka. Iftah daripada fataha, buka. Surah Fatihah, membuka. Okey. Ayat ni kata iftah. Jadi kita tadi kalau kita baca, oh doa ni iftah ni. Rabbana ftah baina, wa Allah, bukakanlah bagi antara kami dan kaum kami. Tapi doa sini bila dikaji, bila saya baca dan saya disyarahkan, ulama mengatakan iftah di sini, buka di sini maksudnya hukumkan. Iqdi, tetapkan, hukumkan, putuskan, hukum, letakkan hukuman antara kami dengan kaum kami.
Jadi maksud ialah, wahai Tuhan kami, hukumkanlah antara kami dan kaum kami dengan kebenaran, kerana engkau jualah sebaik-baik hakim. Maksud di sini, untuk syarahnya ialah, kita minta Allah, orang ni kaum degil, satu kaum kita yang degil, kaum Nabi Syuaib lah, dia degil, dia minta Allah hukumkan, maknanya hukum turunkan bala ataupun kesusahan lah, turunkan hukuman kepada kaumnya. Jadi tak sesuai kalau kita baca kan, kalau sini tak ada orang baca lah, tapi kalau kadang kita suka nak explore doa dalam Quran, kita baca kan, dalam ahli keluarga ke, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina kan, sebab doa tu tak tepat, sebab doa tu minta Allah turunkan hukuman kepada kaum yang degil, tak tepat doa tu kalau baca. Okey, itu satu. Baik, itu satu benda yang kita kena ambil tahulah tentang doa. Itu antara doa dalam Quran yang boleh dibaca, tapi tengok pada keadaan, tengok pada tempatnya. Bukan main sedap, oh ni doa ni bagus ni kan, kalau hafal tu tak tepat lah. Baik, ada doa lain. Okey, antara doa lain yang panjang perbahasannya, saya nak bawa sini tapi masa kita tak sempat. Mana yang boleh je lah ya. Ada doa yang kita digalakkan untuk meminta pengampunan, mintakan pengampunan untuk orang, untuk ahli keluarga, diri sendiri, untuk orang-orang dah lepas, untuk perbuatan kita yang akan datang dan sebagainya. Tapi ada jenis doa pengampunan kita dilarang untuk memohonnya, iaitu doa meminta pengampunan untuk orang kafir. Dilarang untuk meminta keampunan untuk orang kafir. Antara contohnya ialah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pakciknya Abu Talib yang meninggal kafir. Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir. Jadi Nabi Allah bagi tu Nabi tak boleh bagi hidayah. Dan juga dalam satu ayat, saya tengok ayat mana, saya baru baca ayat tadi, lupa dah. Ayat tu tentang ayat orang munafik. Allah kata, kalau engkau minta ampun 70 kali pun pada orang munafik kan, Allah takkan ampunkan. Sab'in marrah. Ayat tu kata kan, orang munafik ni nampak macam Islam. Jadi Nabi ni mungkin ada rasa kesian, rahmat lah. Jadi Nabi nak doakan untuk orang-orang kafir ni, orang munafik. Bukan munafik kafir yang jelas ni, munafik. Jadi Nabi nak doa, Nabi nak semayangkan kan. Dan Allah turun ayat. Allah kata, kau minta maaf 70 kali pun takkan dapat diampunkan. Ada perbincangan sikit, kenapa 70 kali? Kenapa Allah kena 70 kali? Ini saya cerita sikit dalam saya bukan nak ajar bahasa Arab, tapi nak just secara kesimpulan, secara ringkas. Kenapa Allah kena 70? Dalam Quran ada 7, ada 70 kan? Kita tengok Quran. Ada biasa 70 kan? So ada setengah orang dia ambil itu nombor tu sebagai nombor lucky number lah, nombor hikmat lah kan. Macam saya cakap cerita sebelum ni, ada orang guna nombor 786, dia ambil daripada Quran. Dia gunakan nombor-nombor ni. Dah fatwa dah keluar tak boleh 786. Ada orang guna nombor 19 yang dipeloporkan oleh Rashid Khalifah, seorang orang Mesir. Kononnya dia bukan ulama, tapi dia dah meninggal. Dia menggunakan nombor 19. Kononnya Quran nombor 19 dalam Quran ni ada kod-kod rahsia lah, special. Ini pun tak diterima, dilarang. Boleh baca tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Larangan mengikut ajaran sedemikian. Tapi Allah sebut 70. Kenapa? Senang cerita. Dalam ilmu bahasa Arab ada satu bidang dipanggil balaghah. Balaghah ni sastra balaghah. Lebih balagh lebih. Dalam bidang balaghah ada banyak bab. Antaranya ighya. Al-ighya. Ighya ni menunjukkan jumlah. Okey. Jadi bila Allah kata 70 tu, Allah generalize. Ini ulama, saya ikut pendapat, bukan saya pandai tafsir. Kenapa Allah kena 7? Kan dalam surah Yusuf 7 tahun, 7 kerbau yang gemuk. Tadi kita baca siang tadi kan. 7 kerbau, 7 lembu yang kurus. 7 tahun ni, 7 tahun ni kan. Kenapa 7? Kenapa bukan 9 ke 10 ke? Okey, sebab dia boleh jadi lebih banyak atau lebih kurang lagi. Tapi ulama bahas 7 tu ada beberapa sebab. Satu, 7 tu 7 tahun sanawat, sab'ah sanawat, 7 tahun. Satu lagi sab'ah sinin, 7 tahun juga bahasa Arab. Sinin dan sanawat tahun. Jadi ulama bahas kenapa ada beza 7 sinin dan 7 sanawat. Kalau English kita kata 7 years. Tu je, tak ada lain. Kan bahasa Arab banyak. Sab'ah sanawat, sab'ah sinin, banyak macam sebut. Jadi ulama bahas. Perbahasan dia ialah
7 ni antaranya ialah dalam bidang ighya balaghah. 7 tu ialah Allah generalize macam kita lah. Kan? 7 tu macam bagi orang Arab 7 tu macam nombor lengkap. Satu nombor yang general. Macam kita bahasa Melayu lah. Kita kata bahasa Melayu biasa kita guna nombor 10 kan? 10 atau 100. Kita kata apa? Aku dah call kau semalam 10 kali lah. Semalam aku call kau 100 kali, kau tak angkat. Padahal dia tak call 100 kali pun. Dia 100 tu menunjukkan banyak. Kan? Dia call mungkin 5-6 kali. Tapi dia call banyak kali. Dia kata aku call kau 100 kali semalam. Aku panggil kau 100 kali, tak dengar-dengar. 100 tu, itu balaghah, ilmu kesenian bahasa. Lenggok bahasa yang kita gunakan dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab, biasanya dia orang guna 7 atau 70. Itu antara sebab yang ulama bahas lah. 70 tu antara 70. 70. Mana kalau maksudnya banyak. Kalau Nabi memohonkan keampunan 70 kali, 100 kali ke 1000 kali untuk orang munafik pun takkan diterima. Allah takkan ampunkan dia orang. Itu maksud 70 lah. Kadang-kadang kita tengok nombor-nombor dalam Quran ni kan, kenapa 70? Kenapa Allah tak cakap 100? Kan? Kenapa 7? Dan sebagainya. Itu sedikitlah perkongsian tentang nombor-nombor dalam Quran. Baik. Saya nak tunjuk kan? Mana ayat dia? Lupa dah. Sebentar. Hafiz Firdaus. Baik. Baik. Okay. Dalam bab bolehkah mendoakan keampunan kepada orang kafir? Satu soalan ditujukan. Dan ada dijawab dalam soal jawab adab berdoa. Okey, yang pertama sekali secara umum. Tidaklah sepatutnya ada ayat Quran. Allah kata dalam surah At-Taubah ayat 113, tidaklah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin, meskipun mereka itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahawasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka Jahannam. Jadi ulama kata tak boleh minta ampun walaupun mak bapak orang tu masuk Islam, mak bapak dia kafir, meninggal dalam kekufuran, tak boleh minta ampun untuk mak bapak dia. Satu. Tapi ada ulama lain bahas, dia khilaf. Ulama kata ayat tu tentang orang yang dah confirm masuk neraka, yang dah kafir. Kan, mak bapak yang dah meninggal yang kafir lah, atau kawan-kawan yang dah kafir, dah meninggal, dah confirm masuk neraka, confirm kafir lah. Jadi dia tu tak layak didoakan keampunan. So ulama ni kata ada sebab ada perkara lain yang membolehkan kita berdoakan untuk orang kafir. Apa contohnya? Dibawa dalam satu hadis. Hadis ni dalam doa kisah Uhud, kisah perang Uhud. Ketika perang Uhud, Nabi dengan para sahabat di Asab. Perang Uhud, perang di Jabal Uhud lah, gunung Uhud. Perang besar yang kedua dalam Islam. Jadi bila Nabi di Asab, Nabi satu masa tu Nabi macam bukan berundur, Nabi ke belakang sikit lah. Ke belakang. Nabi berdarah. Muka Nabi berdarah. Jadi masa tu bersama dengan Nabi Saidina Abu Talib, Saidina Ali. Jadi masa tu datang Saidina Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi. Anak Nabi ambil, dia lapkan, dia pakai dia ambil berdarah lah, dia ambil lapkan bapak dia punya ayahanda punya luka, berdarah tengah perang ni, tengah rancak. Dan saya diceritakan Saidina Fatimah ambil satu jenis sika, satu jenis lapisan ni, dia bakar dan dia tompok-tompok tampalkan pada luka Nabi. Itu cara orang dulu lah, tampalkan pada luka Nabi masa tu. Jadi Nabi kata apa waktu tu? Saidina Fatimah kata, Saidina Fatimah dia sedih tengok bapak dia kena macam tu. Kan? Jadi Saidina Fatimah doa apa? Saidina Fatimah kata, apa Saidina Fatimah kata? Hilang. Sekejap. Apa Saidina kata? Dia kata, pada hari ini telah memuncak kemarahan Allah ke atas kaum yang melukai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pada hari ini kaum yang menentang Nabi, kaum Quraisy perang Uhud tu, Allah telah memarahi mereka dengan kemarahan yang sangat dahsyat. Kemudian Nabi cakap, Nabi dengar tu, Nabi kata, apa Nabi kata? Nabi jawab, hadis sahih. Rasulullah dalam diam sejenak, lalu kemudian beliau berdoa, Nabi berdoa, ya Allah, ampunilah bagi kaumku, iaitu kaum yang menentang Nabi. Ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dalam doa itulah hadis tu Nabi minta ampun untuk kaum dia.
Kan dalam doa ni lah. Jadi dihuraikan di sini ada sebab boleh minta ampun kalau mereka tu mereka masih hidup. Kan so, masa tu kaum Nabi tu yang menentang tu kafir Quraisy. Jadi ada khilaf. Kan. Baik. Cuma tapi kalau yang dah meninggal tak boleh doakan keampunan untuk mereka. Baik. Last sebelum tutup, saya nak bawakan satu senario yang saya alami sendiri berkenaan dengan doa, kita memahami doa kita. Baik. Doa ni kita perlu fahami. Dan ini pengalaman yang unik lah. Dulu saya biasa semayang di satu tempat ni. Satu masjid ni lah. Jami' satu masjid ni. Dan saya kenal lah imam dia semua. Saya biasa semayang di belakang satu imam ni. Baguslah imam dia bagus doa semua. Tapi imam dia suka baca satu doa dalam doa tu, doa lepas solat tu, zikir, doa. Dia selalu masuk ke dalam doa dia satu rangkap daripada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, surah dalam juz ke-30, ayat 27 hingga 30. Apa ayat dia? Berbunyi. Saya rasa tuan-tuan pun hafal. Surah Fajr, saya buka kan. Surah Al-Fajr. Dia dah berdoa macam-macam lah, doa keampunan, doa itu, doa ini semua. Lepas tu dia baca Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli fi jannati. Lepas tu dia baca sambunglah Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepas tu dia tutup alhamdulillah rabbil alamin, tutup. Jadi saya belakang doa bertahun-tahun belakang dia, kita amin kan. Kita pun tak tahu. Saya doa belakang dia. Tapi masa tu saya tahu sikitlah bahasa Arab, tahu sikit lah. Saya pun rujuk Al-Quran. Nak tahulah apa doa ustaz ni baca doa special, dia tak tinggal doa tu. Jadi saya tengoklah Quran, saya tengok terjemahan dia kan. Apa doa tadi? Maksud dia, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha lagi diredainya. Maka masuklah dalam kalangan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ayat ni kalau kita tengok, ayat ni adalah merujuk kepada kata-kata Allah. Allah perintahkan, wahai jiwa yang tenang, orang beriman, masuklah ke dalam jiwa yang tenang, orang-orang beriman lah, jiwa orang beriman, masuklah ke dalam keredaanku, terimalah keredaanku, masuklah ke dalam keredaanmu. Kan? Masuklah, kemudian Allah kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu jiwa-jiwa yang tenang, orang beriman, ke dalam hamba-hambaku kepada Allah, di kalangan hamba Allah yang diredai, dan masuklah ke dalam syurgaku. Kan? Ayat tu perintah masuk ke dalam syurgaku. Jadi saya tanya, ustaz ni berdoa kepada Allah, tapi dia doa tu dia kata dia minta kepada Allah, tapi dia kata doa masuklah ke dalam syurgaku. Saya tanya, ustaz ni minta, itu bukan minta. Dia minta tapi dia macam mengarahkan, atau ayat tu menunjukkan arahan. Kan, masuklah ke dalam syurgaku, masuklah ke dalam hamba-Ku, wahai jiwa-jiwa yang tenang. So saya kata macam, kalau dia ustaz tu doa, ya Allah, adkhilna fi jannatak, adkhilna jannatak, Allah adkhilna ibadik, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu. Itu kita faham, betul. Tapi dia baca doa Al-Quran itu tak salah. Pertama sekali tak salah nak baca Al-Quran dalam doa. Kita nak baca Al-Quran mana-mana pun, nak baca dalam doa tak salah. Tapi saya nak kata, nak sebut tentang kewajaran membaca doa ni, ayat tu, konteks ayat tu. Ayat tu berkenaan dengan perintah Allah, masukkanlah ke dalam syurga-Ku, masuklah ke dalam hamba-hamba-Ku. Jadi saya pun tak naklah buat kesimpulan, saya sangat baik lah. Saya tanya kawan saya, saya tanya Ustaz Fahmi, antaranya Ustaz Ahmad Fahmi yang mengajar kita malam Ahad tu. Ini macam mana ni boleh ke doa? Memang tak salah baca doa Quran dalam doa. Dia kata doa tu, jawapannya itulah, saya bacakanlah. Nanti tuan-tuan saya mereka-reka pula. Ustaz Ahmad Fahmi baca. Ahmad Fahmi. Sorry, bukan Ahmad Fahmi. Ustaz baru ni apa? Syamal Muhammadiyah, Ustaz Nur Razi Bukhari. Saya tanya dia sebelum, saya tanya. Dia kata, panjanglah jawapan dia. Dia kata, benar, tidak ada satu kesalahan baca Quran dalam doa. Tapi ada pun baca doa demikian, doa sedemikian, doa Quran tadi. Pada ana tak berapa kena, tak berapa mengena, dia kata. Tak berkena. Ayat tu tentang arahan, masuklah ke dalam hamba-hamba-Ku, masuklah ke dalam syurga-Ku. Kan, tak kena. Saya tanya juga Ustaz Asraf, dia mahir bahasa Arab. Kan, setakat saya tahu ayat tu macam tak tepat, tak kena untuk dijadikan doa. Saya tanya Ustaz Asraf mendengar tergelak-gelak. Betul juga. Itu doa tu, masuklah ke dalam syurga-Ku. Syurga ustaz tu ke? Syurga imam yang doa tu ke? Kan? Dia kata masuklah ke dalam syurga-Ku, tak tepat. Maksud dia bagi arahan.
Saya tanya juga kawan saya ni dah dia selalu sembahyang belakang ustaz tu lah, belakang imam tu. Kan? Saya tanya ustaz kawan saya ni lagi lama lah sembahyang belakang imam tu. Sampai sekarang. Saya tanya dia, entah sembahyang doa ustaz imam tu masih lagi tak baca doa macam tu? Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia kata masih lagi doa macam tu. Kau faham tak? Entah faham tak maksud dia? Faham. Entah tahu tak doa dia maksud dia tentang arahan untuk masuk ke dalam syurgaku, kan? Dia baca sebagai doa. Betul. So tak rasa apa-apa. Dia kata dia pun tergelak-gelak. Kawan saya pun tergelak-gelak. Tak ya kan? Dia dah doa amin berapa lama dah depan belakang imam tu. Dia pun terpinga-pinga. Tak ya juga, tergelak-gelak dia kan. Jadi point saya di sini ialah bukan saya nak salahkan baca doa Al-Quran, tapi maksud saya ialah bila kita berdoa, kita fahamkan konteks doa. Kan? Tak salah nak baca ayat Quran, nak baca ayat surah apa pun. Tak salah. Ada ayat Quran yang tidak ada bentuk permintaan. Contohnya doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam bila dah makan buah larangan, Allah ajar Nabi Adam doa untuk bertaubat. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dan isterinya, Nabi doa dan isterinya Hawa telah minta kami telah menzalimi diri kami. Maka jika engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka sesungguhnya kami termasuk golongan yang rugi. Dalam ayat tu tidak ada permintaan ampunkan kami, tak ada. Dia kata jika engkau tak menghormati, tidak mengampun dan merahmati kami memang jadi orang yang rugi. Dia secara tak langsung. Tak apa, itu masih lagi doa. Betul. Atau doa Nabi Yunus, Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan yang rugi. Tidak ada permintaan dekat situ, tidak ada tolak permintaan. Tapi doa tu maklum kita faham. Doa tu minta ampun. Tapi doa yang tadi tu, surah Al-Fajr tu, dia siap arahan lagi. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Syurga siapa? Jadi maksud saya ialah, saya faham, tunggu sekejap, sabar, saya faham. Jadi maksud saya ialah kita bila berdoa kita faham. Tengok nak ambil Quran ayat mana boleh baca. Tapi kita faham apa kita doa. Kan? Kalau kita amin belakang tu tak faham tak apalah. Tapi kita sebagai orang yang mendoakan, kita baca. Bukan saya nak kritik imam tu mereka. Maksud saya tu, saya masih lagi menunggu jawapan kawan saya lah. Kawan saya dia nak tanya ustaz tu, imam tu, kenapa baca doa tu, kan? Tapi maksud saya, apa saja kita doa, bahasa Melayu, bahasa Arab, pastikan kita faham dan faham konteks dia. Itu saja. Semoga semoga memberi sedikit perkongsian manfaat. Dan jika disilap-silap, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya berkata adab kena